Jadi kita nak balik pada Datuk Nizam. Hari ni seronok tengok Datuk Nizam pegang pen. Pum 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 pum. Okey Tok. Bila kita dah tersebut nama Anwar Ibrahim, ini bukan nak mengata agak dia, tapi bila tersebut nama Anwar Ibrahim, dia terkenal dengan ikon reformasi. Reformasi perundangan, reformasi ekonomi, reform itu, reform ini. Jadi saya nak bawa Datuk Nizam tawaran gerakan tanah air itu. Anwar hanya bercakap tak jadi. UMNO pun sembang pumpang-pumpang sembang gari, nak ubah itu, nak ubah ini, last sekali semua ke laut. Apa tawaran gerakan tanah air kepada rakyat dari sudut apa sekalipun untuk merealisasikan pembaharuan reformasi itu sendiri? Gerakan tanah air ni, soalan dia sebelum kita tanya apa yang kita tawarkan, kita tanya kenapa dulu. Okey. Kenapa kita nak tubuh gerakan tanah air? Dan dah banyak parti politik orang bercakap kata banyak sangat dalam ni. Siapa nak tambah lagi? Nak hiruk pikuk ni nak tambah. Jadi persoalannya, apa masalah yang kita nak selesaikan pada hari ni? Kita melihat antara dalam politik negara, semua orang pun duk bercakap benda tu. Dia kata yang penentu politik negara ni adalah orang Melayu. Sebab kita ada 70%. Tetapi kita tengok pada hari ni, orang Melayu ni makin terbelah. Dan itu juga yang ditembak kepada kita apa ni dah terbelah tu pasal papi belah lagi. Kan? Tetapi kita tengok bukan semata-mata dari segi form tu, dari segi bentuk. Berapa parti yang ada, berapa pemimpin yang ada dan sebagainya, tetapi apa hala tuju yang nak bawa kepada orang Melayu ni? Apa yang ditawarkan oleh parti-parti yang ada ni? Contoh yang paling mudah bila kita bercakap hari ni pun kes-kes yang ada. Kes UMNO bukan satu kes. Betul. Banyak kes kita dah lihat. Dan bukan saja mula dengan kepala kepada ataupun Mursyidul Am kepada UMNO, bukan presiden dalam ni, Najib Tun Razak dan isterinya. Kemudian kes-kes yang datang. Yang tu memberi satu bukti yang jelas bahawa dalam politik Melayu yang ada pada hari ini, bahawa politik tu sudah sangat korup. Dia sangat merosakkan. Sebab tu kita tengok lah kali bila kita bincang tentang masalah rakyat, kenapa orang kata menteri paling banyak di dunia, masalah tak selesai. Apa jadi? Dan menteri semua Melayu, daripada sultan, daripada agung, daripada ni semua Melayu. Tapi masalah kita kuih teruk. So apa jadi? Jadi bila kita akhirnya kalau kita tak selesaikan masalah orang Melayu ni, maka kita akan jadi status quo lah. Kita hari demi hari masalah kita tak selesai, tapi kita boleh tengok orang duk angkut beg Birkin banyak, tu orang Melayu juga. Yang kita duk cakap kata rumah besar, harta macam-macam, orang Melayu juga. Jadi apa jadi dengan masa depan politik kita? Jadi itu yang kita rasa bahawa perubahan politik itu perlu berlaku. Dan bila kita tengok contohnya di Johor, di Melaka pada itu, orang Melayu pun sendiri rasa macam kami tak ada pilihan. Kita ada undi, kata dia keluar, dia kata ni sama ya, kami undi yang tu pun sama, yang ni pun sama. Jadi apa tawaran baru yang kita perlu lihat? Dan tawaran itu bukan dalam bentuk pemimpin politik semata-mata, bukan bentuk pemimpin yang sedia ada. Kita cuba nak lahirkan tawaran-tawaran baru, orang-orang baru dengan prinsip-prinsip kita yang jelas, kan? Kita menolak rasuah, kita nak ada pemimpin yang berkaliber, berwibawa dan sebagainya. Itu yang kita akan tawarkan dalam GTA. Dan kerana kita mahu merealisasikan, kita nak memberi harapan kepada orang Melayu, sebenarnya kita ada kemampuan, kita ada pilihan. Dan sebab itu kita keluarkan GTA ni semata-mata bukan pilihan daripada parti-parti politik kan. Itu pun kadang-kadang ada media duk main, ada saitro pun duk main juga. Dia kata ni parti-parti nyamuk, 4 parti nyamuk. Saya tengok banyak komen yang kita lihat. Ni 4 parti nyamuk yang bergabung, tak, bukan itu. Seperti mana yang disebut oleh pengurusi GTA Tun Dr. Mahathir, gabungan gerakan tanah air ini adalah gabungan kepada semua orang Melayu. Daripada NGO-nya, daripada parti-parti politiknya, aktivis politiknya, profesional, akademik, agamawan, semua cuba untuk berkumpul dalam satu platform gerakan tanah air ni, dan itu menawarkan
satu alternatif baru kepada politik Malaysia. Yang kita kata kita nak, yang berpecah ni, kita tak nampak kata kita memecahkan jadi 4-5 parti. Kita nak pecah, kita nak bagi orang Melayu lihat bahawa yang kita berpecah ni pada yang baik versus yang jahat. Itu ya. Yang kita nampak kata, ialah bila kita tengok court case masuk dan bukti-bukti didedahkan dan sebagainya, tiba-tiba datang perhimpunan khas, taklimat khas, bukan ada sedikit pun bunyi rasa macam nak taubat. Tak sebut taubat, rasa sedih atau tidak, tak. Mereka mencabar lagi institusi kehakiman. Mereka kata ini masih tidak adil dan sebagainya. Mereka lupa sebelum ini, waktu mereka memegang kuasa, waktu Najib Tun Razak menjadi Perdana Menteri, bagaimana dia menghalang proses keadilan itu berlaku. Peguam negaranya, SPRM-nya yang buat Royal Commission dan sebagainya, itu pun ditutup. Itu lebih jelas menunjukkan bahawa mereka menghalang proses itu berlaku. Apabila berjaya proses itu pada ketika Kerajaan Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir, apabila kes-kes ini mula dibongkarkan, dibawa ke mahkamah melalui proses, dan sampai berapa tahun? 4 tahun. Berapa orang hakim? 9 hakim. Bukan kata seorang hakim, 9 hakim lagi bagi. Dan hujahan yang panjang lebar, rayuan demi rayuan. Dia tak tangguh lah, tapi dia kata tak sihat lah, COVID lah, apa, bertangguh juga. Dan akhirnya keputusan dapat dibuat. Jadi bagi saya ia membuka ruang untuk proses pengadilan itu berlaku dengan baik, kehakiman berlaku dengan baik, dan membuktikan bahawa ada pemimpin-pemimpin Melayu yang korup. Dan pemimpin ini harus dibersihkan. Apa cara dia? Cara dia adalah politik. Kita dalam mentaliti sekarang ni dalam masyarakat pun dia kata, even kepada orang yang bukan Melayu, dia kata kalau pemimpin Melayu semua korup, semua tak boleh pakai. Kata itu persepsi yang ada. Dan itu dimainkan. Kita tengok di dalam Saitro, ini Malay lah. These are Malay leaders. Kenapa orang Melayu yang sebenarnya bangsa yang bermaruah, bangsa yang ada identiti yang baik, sejarah yang baik, kenapa bangsa ni nak dikaitkan, nak disamakan, kata semua ni korup? Itulah proses kesedaran yang kita nak bawa melalui Gerakan Tanah Air. Pertamanya, kita nak tawarkan bahawa kita ada pemimpin yang baik. Yang keduanya, pemimpin ini kita boleh tawarkan dan mampu untuk memerintah negara, mentadbir negara. Jadi ini proses yang kita akan terus mencari. Sebab itu pilihan-pilihan kita bukan hanya daripada parti-parti politik. Calon pun akan datang daripada golongan profesional yang tidak masuk dalam parti ni. Kerana kita percaya bahawa untuk masa depan orang Melayu, kita perlu tawarkan yang terbaik. Kita perlu mencari pemimpin yang berkaliber, bersih, berwibawa untuk kita tawarkan dan kita hadapkan. Dan apabila politik orang Melayu boleh selesai, boleh ni, maka ia memberi kebaikan bukan saja pada orang Melayu tapi kepada seluruh negara. Itu yang kita percaya dalam formula kita pada kali ini. Okey. Itu baru mukadimah daripada Ketua Setiausaha. Ketua Penerangan, minta maaf, Ketua Penerangan GTA Gerakan Tanah Air. Saya dipahamkan Saudara Fadli dalam 3-4 minggu lagi nak jemput ya. Betul. Insya-Allah selepas ini Ketua Setiausaha Gerakan Tanah Air akan bersama kita.